Palestin, di Syria, di Iraq, di mana-mana saja sekali banyak negara-negara yang berlaku peperangan. Kalau kita hantar bantuan, Masya Allah, kepada anak yatim, kepada janda-janda, Masya Allah, kita akan dekat dengan Nabi kita nanti di hari kiamat, Insya Allah. Maka seterusnya, kata Nabi, orang yang paling duduk dekat sekali dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling mulia di kalangan umat aku. Sebab itu hari ini mengapa kita ni berlaku-laku kita akhlak kita tak baik, akhlak kita tak baik, tapi kita berlaku jadi baik. Mudah-mudahan satu hari nanti akhlak kita akan betul-betul mulia. Sebab apa? Mengapa kita berlaku jadi orang yang berakhlak mulia? Sebab orang yang berakhlak mulia lah duduk paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang berakhlak tidak baik akan duduk jauh dengan Nabi SAW. Satu lagi, orang yang akan dapat duduk bersama dengan Nabi-Nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin di bawah naungan arsy Allah Ta'ala adalah pelajar-pelajar agama yang satu masa dahulu, sewaktu mereka belajar agama, mereka belajar dengan niat untuk menyebarkan Islam, untuk menghidupkan agama Allah, untuk meninggikan kalimah Allah di atas bumi ini. Tiba-tiba dia mati sewaktu dia belajar. Di saat itulah Allah SWT akan tempatkan dia bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Orang hidup di bawah naungan arsy, begitu sekali mulia mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kisah itulah Nabi beritahu akan ada 70,000 orang di kalangan umat aku yang akan diberikan oleh Allah peluang untuk masuk syurga tanpa hisab. Ini berlaku selepas Nabi kita SAW, Masya Allah, bagi syafaat. Syafaat Nabi SAW di hari kiamat ni, kata Imam Qadhi Iyad, syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti ada 6 jenis syafaat, yang mana Masya Allah mudah-mudahan kita dapat salah satu daripada syafaat itu. Yang pertama sekali syafaat uzma, syafaat umum. Syafaat ini berlaku ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala muncul di padang mahsyar. Di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan diri. Allah Subhanahu tidak berbicara apa-apa. Maka di saat itu dalam keadaan manusia kepanasan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di saat itu manusia telah bermesyuarat daripada kita menunggu kelaparan dalam keadaan lapar, sedangkan perhitungan belum dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada baiknya kita cari siapa yang paling mulia pada pandangan kita untuk dirayu kepada Allah supaya Allah mulakan perhitungan. Maka kisah itulah manusia berkumpul di depan Nabi Allah Adam AS. Wahai Adam, di sisi kami engkaulah makhluk yang paling rapat dengan Allah, paling dikasihi oleh Allah. Sebab tandanya Allah sayang kepada Tuhan. Allah ciptakan Tuhan dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah yang paling mulia. Yang kedua, ketika mana kamu diciptakan, Allah suruh para malaikat bersujud kepada kamu. Dan setelah diciptakan, Allah masukkan Tuhan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pandangan kami, Tuhanlah orang yang paling dekat dengan Allah. Maka kali itu Nabi Adam AS berkata, saya tak layak untuk buat kerja ini, kerana saya ada satu dosa yang saya belum pasti Allah telah ampunkan dosa tersebut ataupun tidak. Kesalahan saya adalah saya makan buah kuldi yang dilarang oleh Allah waktu saya berada dalam syurga. Kerana itu kamu tak akan dapat apa-apa kebaikan daripada saya pada hari ini. Saya berisau tentang keselamatan diri saya. Fa'alaikum binuh, maka kamu carilah Nabi Allah Nuh AS, kerana dia adalah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu innahu kana 'abdan syakura. Nuh dia orang hamba yang paling bersyukur pada Allah. Bila datang jumpa Nabi Allah Nuh AS, Nabi Nuh berkata, saya tak layak nak bagi syafaat kepada manusia, sebab saya pernah doakan azab untuk umat saya, sehingga Allah tenggelamkan umat saya dalam banjir. Maka kali itu kamu tolonglah, jangan ganggu saya pada hari ini. Fa'alaikum bi Musa fa'innahu kal fa'alaikum bi Ibrahim fa'innahu khalilullah. Kamu carilah Nabi Ibrahim kerana dia kekasih Allah. Bila jumpa Nabi Ibrahim kata, saya pun pernah cakap bohong 3 kali seumur hidup saya pernah cakap bohong. Bohong sunat. Apa dia bohong sunat Nabi Ibrahim? Satu hari ketika mana member-member diajak pergi sembah berhala, Nabi Ibrahim daripada kecil tak pernah sembah batu. Hari itu memang dia azam dah bawa kapak simpan dan pergi pecahkan berhala itu. Tetapi tiba-tiba pagi itu member ajak pergi semayang raya. Lepas semayang raya kita akan pergi ke tempat penyembahan berhala, kita akan sembah. Waktu itu Nabi Ibrahim kata, ini sakit, saya sakit. Sebenarnya bukan sakit, bukan demam, tapi sakit hati. Geram tengok kawan sembah berhala, dan hari ini memang pun nak pecah berhala kawan. Maka kan itu dengan sebab Nabi Ibrahim tipu sunat, dia rasa dia hilang kelayakan nak bercakap dengan Allah di hari kiamat nanti. Bayangkan tuan-tuan, baru cakap tipu sunat itu memang betul pun Nabi Ibrahim memang sakit hati betul. Tetapi ini menyebabkan Nabi Ibrahim tak berani nak berjumpa dengan Allah. Sebab itu ulama menekani pada mahsyar nanti,
Satu orang hamba Allah berjumpa dengan Allah bawa amalan 70 orang Nabi-Nabi pun, dia merasakan hari ini saya tidak selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya. Sebab apa? Kata Nabi-Nabi kami tak berani nak cakap dengan Allah, sebab pada hari ini Allah marah kepada kita dengan kemarahan yang tak pernah Allah telah tunjuk seperti ini pada hari sebelum ini. Maka tuan-tuan baca Allah, Nabi Ibrahim kata kalau begitu, tolong jangan ganggu saya nafsi-nafsi. Saya pun sibuk tentang diri saya pun bimbang masuk ke syurga ke tidak. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, "Ma'alaikum bi Musa fa innahu kalimullah." Kamu carilah Nabi Musa AS, kerana dia adalah kalimullah, orang yang bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jumpa Nabi Musa, dosa saya lagi besar daripada dosa orang lain. Saya pernah tapas satu orang Kipti sampai mati. Dosa bunuh orang ni, Masya Allah, tak diampunkan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah. Maka di saat itu kata Nabi Musa, "Fa'alaikum bi Isa fa innahu ruhullah." Carilah Nabi Isa kerana dia adalah ruh Allah dan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis Nabi kata Nabi Isa tak pernah buat apa-apa dosa pun dalam hidupnya. Tetapi Nabi Isa pun tak berani nak jumpa dengan Allah, malu nak jumpa dengan Allah. Maka dia kata, "Fa'alaikum bi Muhammad fa innahu habibullah." Maka kamu carilah Muhammad SAW kerana dia adalah kekasih Allah yang paling Allah sayang. Maka di saat itulah berkumpullah seluruh awalin dan akhirin, umat daripada awal sampai akhir, daripada umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad, berkumpul di depan Nabi SAW. Mereka memohon syafaat daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah Nabi kata, "Ana awal syafi'in syafa'." Akulah pemberi syafaat yang pertama, yang mana syafaat aku ditipu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah firman, pada hari ini tak dibenarkan siapa-siapa bercakap selain daripada aku yang bercakap, melainkan orang yang aku izinkan. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tak dibenarkan satu orang nak bagi syafaat kepada orang lain melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu manusia semula sunyi sepi, tak ada siapa berani bercakap. Di saat itu Allah telah beritahu, "Wa khasha'atil aswat lirrahman." Tiba-tiba seluruh manusia mereka mendiamkan suara mereka, semua tunduk seluruh suara dalam dunia ini kepada Tuhan Ar-Rahman. "Fala tasma'u illa hamsa." Tak dengar apa-apa melainkan suara tapak kaki saja yang berbunyi pada ketika itu. Semua manusia menunggu keputusan daripada Allah. Di saat itulah Nabi SAW maju satu langkah demi satu langkah sampai ke Maqam Mahmud. Nabi SAW bersyukur bersujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala, menangis di depan Allah dengan seluruh teresak-esak. Inilah doa yang Nabi simpan untuk kita semua, yang Nabi simpan untuk kita semua di alam akhirat. Itulah saatnya Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Allahumma arham ummati." Ya Allah, kasihlah umat aku, segerakanlah perhitungan untuk mereka. Mereka dah terlalu menderita. Nabi menangis dengan teresak-esak. Maka di saat itulah Allah SWT berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kekasih aku, telah banyak kamu menangis di dunia, maka pada hari ini aku tak biarkan air mata kamu mengalir lagi. Maka kali itu bangunlah kamu, wahai kekasih aku. Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. "Wasal Allah." Mohon apa saja permohonan yang kamu nak minta daripada aku akan perkenankan doa kamu. "Washfa' tu syafa'." Mintalah syafaat kepada sesiapa pun di kalangan umat kamu, nescaya syafaat kamu akan diterima oleh aku. Maka di saat itulah Nabi SAW, syafaat ini dipanggil syafaat umum. Nabi SAW dengan berkat syafaat tadi, umat dia pun dapat hisab, umat lain pun dimulakan perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah semua amalan manusia dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Nabi melintah di Sirat, Nabi SAW mohon lagi syafaat kepada Allah. Itu yang pertama, kalau kata Imam Qadiyat, yang pertama tadi dinamakan syafaat umum. Syafaat yang kedua yang Nabi SAW bagi kepada di hadapan Allah, Nabi mohon lagi, "Apa lagi syafaat yang kamu nak minta, wahai Rasulullah, wahai Muhammad?" Maka dia beritahu, "Saya nak memohon kepada Allah, umat saya dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab." Di saat itulah Nabi SAW beritahu, nanti di hari kiamat akan ada 70,000 orang di kalangan umat aku akan masuk syurga tanpa hisab dengan berkat syafaat daripada Rasulullah SAW. 70,000 orang. Di saat itu, Masya Allah, satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami apa sifat yang ada pada diri mereka, apa ciri-ciri yang ada pada orang tersebut sehingga mereka dapat masuk syurga tanpa hisab." Maka di saat itu Nabi SAW beritahu, "Humul ladina la yastafun." Golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab adalah golongan yang seumur hidup dia tak pernah mendatangi tok bomoh untuk minta didampingkan. Yang kedua, tuan-tuan rahmat Allah, humul ladina la yaktawun. Golongan yang tak minta doktor tolong matikan kulit dia, daging dia dengan besi panas kerana tak tahan dengan sakit. Maka golongan ini, Masya Allah, juga akan masuk syurga tanpa hisab.
ditahan mengalami kesakitan sampai mati. Yang ketiga, wala yatatayyarun, iaitu mereka tak pernah menganggap satu benda pun boleh mendatangkan sial dalam dunia. Ada benda boleh datangkan keburukan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di saat itu satu orang sahabat namanya Ukashah, dia angkat tangan, ya Rasulullah, Allah Ta'ala ayyaj'alani minhum, tolong doa kepada Allah supaya Allah pilih Ukashah sebahagian di kalangan mereka. Nabi kata, wa anta minhum, kamu termasuk di kalangan mereka. Masya Allah, sebenarnya Ukashah, aku dapat jadi orang yang masuk syurga tanpa hisab. Di saat itu satu orang lagi sahabat angkat tangan, saya nak juga Rasulullah. Maka Nabi SAW beritahu sahabat perhak Ukashah, Ukashah telah mendahului kamu. Tiba-tiba kalau kita fikir balik 70 ribu ni sikit sebenarnya jika dibandingkan dengan umat Nabi Islam yang berbilion-bilion orang. Maka Nabi SAW beritahu sepotong hadis, setelah Allah Ta'ala bagi peluang 70 ribu, Nabi SAW kalau di dunia dulu minta sikit azan, minta sikit sembahyang daripada 50 nak turun jadi 5, Nabi malu. Tetapi di pada masyarakat Nabi tak malu nak minta kepada Allah, ya Allah tolong tambah lagi. Maka Allah telah berjanji untuk tambah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, daripada setiap 1,000 pula aku tambah 70,000 lagi, berarti 49 juta umat kamu akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Redakah kamu wahai kekasih aku? Di saat itu Nabi SAW beritahu, aku minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah berjanji, Allah telah raup segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan zat Allah Ta'ala. Redakah kamu wahai kekasih aku? Sebanyak pasir dalam genggaman aku masukkan umat kamu ke dalam syurga tanpa hisab. Maka di saat itu, ya Allah, aku redha kepadamu ya Allah. Sekali lagi Allah telah raup pasir dengan genggaman yang layak dengan zat Allah. Redakah kamu wahai kekasih aku? Sebanyak pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga tanpa hisab. Masya Allah, Nabi sangat gembira bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah bagi lebih daripada apa yang Nabi minta. Sebab itu Allah firman kepada Rasulullah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhan akan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu sehingga kamu redha kepada Allah, bukan Allah redha kepada kamu wahai kekasih aku. Akhirnya pada kali yang ketiga Allah ambil lagi segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan zat Allah. Redakah kamu wahai kekasih aku? Sebanyak pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab. Nabi kata, lebih daripada itu wahai Allah, aku sangat-sangat gembira dan sangat-sangat bagus. Ini Nabi minta umat dia 49 juta, tambah lagi dengan 3 genggaman pasir, umat Nabi Islam dapat masuk syurga tanpa hisab. Doa kepada Allah, semoga Allah pilih saya dan tuan-tuan untuk masuk syurga tanpa hisab. Amin. Amin. Maka tuan-tuan rahmat Allah, syafaat yang ketiga, Nabi masih belum puas lagi. Umat aku yang dah masuk syurga tadi Allah, walaupun mereka dapat masuk syurga tanpa hisab, syafaat nombor 3, nombor 4 yang saya nak minta, ya Allah, saya nak kau angkat darjat mereka. Sepatutnya duduk di syurga ni, tetapi nak duduk syurga lagi tinggi daripada itu. Kalau boleh aku nak kumpul umat aku duduk dalam syurga Jannatul Firdaus. Sebab itu Nabi pesan pada kita semua, jangan takut nak minta syurga. Bila mana kamu nak minta syurga, mintalah syurga Jannatul Firdaus. Sebab itulah syurga paling hebat sekali yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Maka di waktu itu Allah terima syafaat Rasulullah, wahai Muhammad, aku angkat golongan ini walaupun amalan mereka sedikit, tetapi aku angkat mereka, darjat mereka setinggi-tinggi darjat dalam syurga. Adakah kamu redha dengan aku wahai kekasih aku? Maka di saat itu Nabi belum puas lagi nak bagi syafaat kepada umat. Maka di saat itu tuan-tuan rahmat Allah, di saat itu Nabi SAW juga memohon supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang pernah buat dosa besar di kalangan umat Nabi. Walaupun mereka telah dijanjikan masuk neraka oleh Allah Ta'ala, Nabi merayu kepada Allah, tolonglah aku kasihan tengok mereka menderita akan masuk ke neraka. Wahai Allah, tolonglah selamatkan mereka yang pernah buat dosa besar, keampunkan mereka. Walaupun mereka banyak buat silap, tetapi aku tetap memohon merayu kepadamu dengan syafaat aku ya Allah, supaya kau ampunkan dosa simpulan ini. Maka pendosa besar ditarik dibawa ke tempat ahli syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai kekasih aku, adakah kamu redha dengan aku? Di saat itu Nabi SAW masih belum puas. Maka di saat itu tuan-tuan rahmat Allah, setelah semua ahli syurga masuk ke dalam syurga. Sebenarnya orang masuk syurga di tuan-tuan ada 2 kali masuk dalam syurga. Yang pertama masuk awal, yang kedua masuk lewat. Yang masuk lewat di tuan-tuan rahmat Allah, di padang mahsyar ada sepotong hadis Nabi menceritakan, Nabi masih belum puas beritahu umat ya Allah, umat aku. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kepada malaikat. Di saat itu ahli neraka dah dimakan berjuta-juta tahun dan neraka. Di saat itu Nabi SAW beritahu umat aku ya Allah, aku masih risau tentang mereka. Walaupun semua orang dah masuk syurga,
Tetapi Nabi Muhammad masih lagi menanti kalau Allah Ta'ala masih bagi peluang untuk dia bagi syafaat kepada umat dia. Maka di saat itu ketika Nabi sebut umati, Allah kata, wahai malaikat, terjun kamu ke dalam neraka, keluarkan daripada neraka umat Muhammad SAW yang ada iman sebesar zarah dan masukkan mereka ke dalam surga atau tak diberi. Maka di saat itu Nabi SAW masih belum puas. Ya Allah, umati, berilah syafaat kepada umatku ya Allah. Allah Ta'ala kata malaikat, terjun sekali lagi ke dalam neraka Allah, keluarkan daripada neraka umat aku yang ada iman dalam hati dia, lebih kecil daripada zarah, keluarkan semua mereka daripada neraka dan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itu masih belum puas, kalau lagi kasih aku nak bagi syafaat kepada umat kamu. Maka di saat itu tuan-tuan rahmat Allah, Nabi SAW syafaat yang ke-6, Nabi SAW minta merayu kepada Allah, itu untuk diringankan azab untuk pakcik dia Abu Talib. Ya Allah, ringankanlah azab untuk pakcik aku. Maka ternyata permohonan Nabi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itu Allah telah meringankan seringan-ringan azab untuk Abu Talib, yang ada dalam hadis menyebutkan ketika dia memakai terompah, tetapi Masya Allah otak dia menggelegak kerana terlalu panasnya terompah yang dimakan. Maka itulah apa syafaat yang Nabi SAW berikan kepada manusia. Maka sebab itulah Nabi SAW beritahu, siapa di kalangan umat aku yang nak syafaat paling awal, ada di kalangan umat dapat syafaat awal dan dapat syafaat lewat. Yang dapat syafaat paling awal, kata Nabi, inna awlan nas bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling layak mendapat syafaat daripada Rasulullah di hari kiamat, dua golongan. Satu, yang pertama kata Allah, golongan yang selalu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hati, maka golongan ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan berkat syafaat Nabi SAW, dan mereka dapat syafaat paling awal. Sebab itu kita kena latih mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka ditanya oleh sahabat, wa ma ikhlas ya Rasulullah, apa bukti ikhlas bila kita ucapkan kalimah la ilaha illallah? Kata Nabi, antahdahu an maharimillah, ucapan kalimah la ilaha illallah menghalau dia daripada mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Nabi, inna awlan nas bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang paling layak mendapat syafaat pada hari kiamat, yang paling awal dapat syafaat pada hari kiamat adalah aktsaruhum 'alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu kita hari ini orang Melayu, masya-Allah, semoga Allah merahmati kita, nak azan pun selawat pada Nabi, habis sembahyang pun selawat pada Nabi, anak lahir pun selawat pada Nabi. Bukan kita pilih waktu tu nak berselawat pada Nabi. Kadang-kadang orang kata bid'ah nak berselawat pada Nabi waktu itu. Sebenarnya kita nak cari peluang nak berselawat pada Nabi sebanyak-banyaknya supaya kita dapat syafaat daripada Rasulullah nanti di hari kiamat. Bukan kita saja nak berselawat pada Nabi, kerana kita tak tahu bila waktu yang khusus untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin rahmat Allah, ketika mana Nabi kita Muhammad dah bagi syafaat, Allah pilih pula Nabi-Nabi lain belum bagi syafaat di kalangan umat Rasulullah. Kata Nabi, ada umat aku boleh bagi syafaat pada orang lain, ada umat aku boleh bagi syafaat kepada satu kampung, ada umat aku boleh bagi syafaat kepada negara, ada umat aku boleh syafaat kepada bagi golongan yang ramai. Dan di kalangan mereka Allah telah bagi peluang hafiz Quran. Kamu boleh ambil 10 orang di kalangan ahli keluarga kamu untuk tarik masuk ke dalam surga bersama dengan kamu. Ini keuntungan Allah SWT bagi. Setelah Nabi-Nabi bagi syafaat, orang mati syahid bagi syafaat, hafiz Quran bagi syafaat, Allah perintahkan malaikat-malaikat pula, Jibril, Mikail, Israfil, siapa yang kamu minat nak bawa masuk ke dalam surga, kamu boleh masuk. Maka di saat itu semua orang dah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba orang kafir tengok sebagian orang Islam yang langsung tak ada amal soleh, tak ada buat satu pun amal kebaikan, mereka sama-sama kena bakar dalam api neraka. Orang kafir kata, wahai orang Islam, kami ni logik juga masuk neraka, tetapi hampa ni, kau ni macam mana, apa kecil dia? Nama orang Islam, ucap kalimah la ilaha illallah, tapi tak guna kalimah yang ada dalam diri kamu, sehingga kamu pun masuk neraka bersama dengan kami. Mendengar ucapan tersebut, bersemarak rasa cemburu dalam hati Allah. Kamu cabar wahai manusia, maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat, keluarkan daripada neraka ini seluruh orang yang beriman kepada Allah walaupun tak pernah buat apa-apa amal kebaikan. Maka Allah SWT keluarkan semua mereka. Di saat itu kata Nabi, mereka dah jadi alam dah, dalam keadaan mereka hitam tegam muka mereka. Allah campak mereka dalam nahul hayat, sungai kehidupan. Di saat itu mereka boleh campak balik, tubuh badan jadi cantik balik, muka pun lawa. Mereka bersyukur kepada Allah, ya Allah, dalam banyak-banyak manusia, kamilah orang paling bertuah sekali, kamilah orang yang paling banyak dapat nikmat daripada ya Allah. Padahal orang paling akhir sekali masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka,
Dan mereka ini dipanggil murtaqa Allah. Mereka diberikan izin oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga tanpa buat apa-apa amalan. Dengan berkat syafaat kepada Allah, golongan yang dipanggil murtaqa Allah. Golongan yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita fikir malu juga kalau jadi golongan dapat jadi golongan tu pun okey juga Ustaz. Yang penting dapat masuk syurga. Sebenarnya bagus jadi golongan tu, perempuan dapat masuk syurga juga. Yang pertama juta-juta tahun kena bakar dalam api lagi. Yang kedua tak payah jadi golongan yang kedua ni, sebab di belakang leher mereka ditulis Jahannamiyin, iaitu mereka ni bekas-bekas bantuan dalam ke Jahannam. Jadi kalau kita berbual mesra dengan ahli syurga lain, kita malu nanti tuan-tuan. Kita akan malu. Ini bekas bantuan, Masya Allah. Jangan main-main. Bekas kejap duduk penjara. Kalau dekat dunia ni penjara semua hidup 20 tahun. Tetapi akhirat juta-juta tahun duduk dalam, Masya Allah. Kami ni sangat malulah nak salahkan tuan-tuan orang masuk syurga awal. Masya Allah. Ketika mana dia nak masuk ke dalam syurga, dipendekkan cerita tuan-tuan, di antara kisah yang Allah Nabi ceritakan kepada kita nanti di padang mahsyar, di antara ramai-ramai orang yang masuk syurga paling akhir, Nabi SAW Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada orang tadi, Allah ciptakan sebuah mahligai daripada emas yang begitu besar, yang tak pernah ada di dunia. Yang mana raja-raja di dunia pun tak pernah ada di sana sebesar itu. Maka Allah tanya kepada hamba tadi, redakah kamu saatnya aku masukkan kamu ke dalam syurga aku yang ini? Aku kurniakan mahligai ini kepada kamu. Ya Allah, kenapa saya nak minta yang lebih-lebih? Saya bukan ada apa-apa amalan pun. Jadi saya tak berani nak minta apa-apa. Kalau kau bagi yang ini pun aku redha. Maka di saat itu kata Allah, wahai manusia, selaku Tuhan kepada kamu aku yakin satu hari nanti pun kamu akan bosan duduk dalam istana ini. Kerana itu sebelum aku perintahkan kamu masuk ke dalam syurga, aku nak kamu bayangkan seluas mana, sebesar mana, semewah mana, seindah mana, secantik mana syurga yang patut aku bagi kepada kamu. Maka hamba tadi sebagaimana di dunia dia fikir orang kaya ada kereta Lamborghini, ada kereta Bentley, ada rumah besar, mahligai besar, ada Masya Allah swimming pool, ada air minum rumah dia Masya Allah, ada aquarium. Dipikir ikut dunia dia lah. Dipikir luas macam mana rumah dia, mungkin dapat seluas negeri Pahang, seluas Malaysia, seluas Asia, mungkin dapat seluas Masya Allah satu benua Asia, dapat seluas gini. Maka akhirnya dipikir nak dapat isteri cantik macam mana di dunia. Kalau dapat cantik macam ni pun okey lah. Tiba-tiba akhirnya dia pun minta pada Allah, ya Allah, kalau kau bagi aku nikmat ini pun aku sangat bersyukur. Saya nak minta apa lagi? Saya tak ada apa-apa kebaikan. Nak iman tak boleh pada Allah Ta'ala sebab saya tak ada apa-apa amalan. Akhirnya Allah kata belum lagi. Aku masih belum redha untuk kamu. Maka aku nak kamu mengimpikan sekali lagi, membayangkan sekali lagi seluas mana, seindah mana, secantik mana syurga yang kamu nak. Kalau aku bagi kamu akan berpuas hati. Maka hamba tadi pun dalam keadaan ragu-ragu, boleh ke ni? Betul ke ni? Maka dia pun bayang sampai dia tak mampu nak bayar. Ya Allah, kalau dapat banyak pun aku terima kasih dah padamu ya Allah. Saya pun malu nak minta yang bukan-bukan. Saya ni apa amalan saya buat. Kalau orang lain banyak amalan boleh minta macam-macam, saya ni tak ada apa-apa. Ya Allah, dapat banyak tu petang. Allah kata tak, sekali lagi aku tak akan redha melainkan kamu kena bayarkan sekali lagi. Maka akhirnya hamba tadi dengan sepenuh tenaga yang dia ada, sepenuh imajinasi yang dia ada, dia bayangkan, ya Allah, aku nak syukur daripada emas, daripada ini tiangnya macam mana, menaranya macam mana, pintunya macam mana, sungainya macam mana, kebunnya macam mana, tamannya macam mana, bidadarinya macam mana, cantiknya macam mana, kebun-kebun itu. Maka di saat itu dikata, Allah, saya tak mampu nak fikir lebih daripada ini. Di saat itulah Allah tanya kepada orang paling akhir masuk dalam syurga, redakah kamu wahai hamba-Ku? Aku berikan 10 kali ganda daripada apa yang kamu bayangkan. Aku redha untuk kamu syurga seluas 10 kali ganda dunia ini. Maka di saat itu hamba tadi beritahu kepada Allah dalam keadaan dia kurang-kurang, atahzaubi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, adakah kau nak mempersendakan aku, nak pukul senda dengan aku dalam keadaan saya orang paling last masuk syurga? Akan saya dapat syurga seluas 10 kali ganda dunia, sedangkan engkau Tuhan rabbul alamin. Maka di saat itu Masya Allah, seolah-olahnya Allah tak tersenyum tengok hamba dia. Di dunia pun kamu tak percaya dengan aku, ke akhirat pun tak percaya dengan aku, sekarang masuk ke dalam syurga. Maka akhirnya hamba tadi berlari sekuat-kuat hati, sampai di pintu gerbang syurga. Dia ternampak satu nur yang sangat hebat datang di depannya. Aku rasa inilah nur Allah. Seumur hidup aku tak pernah bersujud pada Allah, tak pernah sembahyang. Aku ambil kesempatan bersujud depan Allah. Dia bersujud di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba satu orang malaikat muncul. Tuanku buat apa ni dekat syurga ni? Apa lagi nak sujud? Apa lagi nak sembahyang? Tidak ada masa, bukan masa lagi untuk ibadat, wahai tuanku. Masya Allah, dia kata, siapa tuan? Tuan bukan Allah. Saya bukan Allah, saya salah satu daripada malaikat yang Allah amanahkan untuk saya berkhidmat pada tuan.
untuk selama-lamanya. Bersama dengan saya ada 80,000 lagi malaikat akan menjadi khadam kepada Tuhanku selama-lamanya. Masya Allah itu, Masya Allah, Masya Allah. Allah Ta'ala bagi saya nikmat. Rasanya saya lah ahli syurga paling bertuah sekali. Orang lain tak dapat nikmat macam ni. Padahal dia orang paling akhir masuk syurga. Orang yang dapat nikmat paling bawah sekali Allah bagi kepada dia. Maka di saat itu malaikat bawa dia merayau-rayau, meronda-ronda di dalam kubur-kubur syurga. Masya Allah, jago dia tengok. Masya Allah, tanah syurga wanginya daripada kasturi, bukuk syurga, za'faran, Masya Allah, batu-batu kerikil syurga, daripada permata lupuk, zabarjad, marjan, bertaburan hitam permata belian. Allah taburkan di seluruh syurga dia. Sungai daripada susu, sungai madu, sungai arak, sungai air biasa, pokok-pokok batangnya daripada emas, ranting daripada mutiara. Di hujung sana, kata Sayyidina Ka'ab menceritakan hadis ini kepada Sayyidina Umar, terlihat di atas sebuah istana yang begitu megah, yang begitu mewah, diperbuat daripada mutiara, kubahnya, menaranya, tingkapnya, pintunya, gagang pintunya semua daripada mutiara, berkilauan. Sehingga akhirnya didatangi ini istana satu duduk dalam saya punya tanah ini. Maka akhirnya Masya Allah, malaikat kata inilah istana yang Allah sediakan untuk tuanku. Walaupun saya tak ada apa-apa amalan, Masya Allah, Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan keluh kesah, kesedihan dan kebimbangan daripada hati kami. Inna rabbana lahu syakur. Tuhan kami benar-benar pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Alladzi ahallana darul muqamah, yang telah menempatkan kami negeri tempat tinggal yang kekal abadi. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Di sini kami tak akan penat dan tak akan pernah lelah lagi. Maka akhirnya lebih memanjatkan lagi bila dibuka pintu istana tadi, rupanya sedang beratur ribuan 72 orang bidadari sedang menanti di dalam istana dia daripada dalam. Maka dia tengok wildan-wildan sedang menanti untuk bagi menyediakan sarapan pagi untuk dia, untuk bagi makan kepada dia dengan sebanyak-banyak hidangan, yang mana tinggal mangkuk daripada emas. Saat itu bila dipandang ke sebelah atas, bertambah lagi ketahajuban dia bila dia rupanya ubah daripada pihak dalam. Allah SWT tatap dengan permata delima yang berwarna merah. Di atas permata delima yang berwarna merah terdapat zabarjad-zabarjad yang Allah aturkan sebagai perhiasan decoration bagi syurga orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga Allah SWT. Maka akhirnya kata Sayyidina Ka'ab, tolong beritahu kepada Sayyidina Umar, tolong pegang saya punya diri, saya takut terbang sekejap lagi. Kata Sayyidina Umar, aku dah nak terbang ni, tolong beritahu. Tapi kalau ini Allah bagi pada orang paling akhir masuk syurga, apa yang Allah bagi kepada orang masuk ke dalam syurga Jannatul Firdaus, baik taat Allah. Dan maka kata Sayyidina Ka'ab, apa aku boleh cerita kepada kamu tentang orang duduk dalam syurga Jannatul Firdaus? Macam mana hari ini di dunia, kita orang kampung makan di kedai-kedai warung-warung biasa, makan nasi-nasi biasa. Tetapi orang VIP dia makan kat restoran mana, dekat istana mana, kita tak tahu di tingkat mana dia makan, macam mana servis dia. Itulah bezanya Masya Allah, orang duduk syurga paling bawah dengan orang duduk syurga paling atas. Ini berkat daripada syafaat daripada Nabi kita Muhammad. Manusia pun paling bagi syafaat, dan paling akhir sekali dapat syafaat daripada Allah Ta'ala. Maka kerana itu insyaAllah mudah-mudahan Allah pilih kita insyaAllah. Nabi bagi harapan kepada kita, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua sekali umat aku akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man aba, malaikat orang tak nak masuk syurga. Masya Allah, pelik sahabat hadis ke umat Tuhan tak nak masuk syurga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhal jannah, siapa taat kepada aku, ikut sunnah aku, pasti masuk ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba, siapa durhaka kepada itulah tanda orang yang enggan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu. Jadi pada itu insyaAllah memandangkan masa sudah agak lewat, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita, taufik hidayah sepanjang hayat di kandung badan. Selagi hayat di kandung badan, kita akan berusaha sedaya upaya untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk amalkan sunnah Nabi, teruskan dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad, sehingga kita bertemu dengan Nabi kita insyaAllah di pada masa nanti, dalam keadaan Nabi menyambut kita dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebanggaan. Di Telaga Kausar nanti Nabi akan bagi minum kita daripada air Telaga Kausar dengan tangan bagi dia yang mulia. Amin, semua amin insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terberi taufik hidayah untuk kita dapat hayati, dapat kita amalkan sabdakan insyaAllah. Sekadar aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdi wa ni'amahu wa barakatuh katsiran. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna an hadha jam'an marhuma wa tafarraqna an tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Wa fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an
القيامة. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشفاعة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi